Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar. Saya ialah Tuan Ahmad Najmuddin bin Abu Bakar 035079 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Semester 7. Di sini saya akan membentangkan tajuk Zauq dan Syurb di bawah subjek tasawuf perbandingan. Yang pertamanya kita pergi kepada ta'arif Zauq. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Zauq ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala melalui ketenangan hati, iaitu melalui basyirah. Yakni kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah dengan zatnya, tetapi melihat Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita merasakan Allah berada hampir dengan kita. Dari segi Allah melihat kita dan Allah sentiasa mengawasi diri kita. Oleh itu kita akan merasakan ketenangan hati kerana Allah sentiasa berada di samping kita. Dan yang kedua, Abu Bakar Muhammad Al-Kalabazi mengatakan bahawa Zauq ialah satu perasaan yang menembusi ke dalam hati, sama ada ianya takut, duka cita atau melihat beberapa kenyataan hidup yang akan datang, yakni akhirat, atau tentang keadaan kerohanian antara manusia dengan Tuhan. Seterusnya, dalil-dalil tentang Zauq. Maksudnya, oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Zauq terbagi kepada dua. Yang pertama ialah Zauq Zahiriyah dan yang keduanya ialah Zauq Batiniyah. Zauq Zahiriyah ini ialah semua rasa yang diterima oleh panca indera seperti hidung, iaitu kita dapat merasakan bau, wangi, dan kulit ataupun segala bentuk luaran jasadnya, iaitu rasa sakit, pedas, masin, pahit, masam dan sebagainya. Dan yang kedua ialah Zauq Batiniyah, iaitu Zauq dalaman yang dirasai oleh seseorang itu, iaitu semua rasa yang dialami oleh hati atau batin, seperti rasa kasih, cinta dan sayang, sama ada kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, contoh Zauq. Yang pertama ialah Zuqtul Halawat, iaitu aku merasakan kemanisan. Yang kedua, Zuqtul Bala, aku merasakan penderitaan. Aku merasakan kemanisan dalam Zuqtul Halawat ini ialah apabila seseorang hamba itu sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan merasakan satu perasaan yang manis dan asyik dengan melakukan ibadah, di mana hamba itu akan sentiasa merasai satu perasaan yang tidak dapat digambarkan oleh seseorang yang lain. Dan seterusnya, Syurb. Syurb ini ialah merasai keasyikan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasai keasyikan nikmat kepada Allah Taala ini merupakan satu perasaan seseorang hamba itu yang tenggelam dalam nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mereka ini melakukan ibadah dan mereka
akan ingat kepada Allah SWT dan lupa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, jasad berkehendak kepada air, begitu juga hati dan roh diisi dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini jasad diumpamakan sebagai tubuh manusia yang mana wajib bagi tubuh manusia itu berkehendak kepada air. Tanpa air, tubuh manusia akan merasa lemah dan boleh sampai kepada mati. Begitu juga roh dan hati perlulah diisi dengan ibadat, perlulah diisi dengan amalan yang soleh supaya hati ini sentiasa bersih, bersinar, dan roh juga merasakan tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah meninggalkan perasaan yang lazat, iaitu perasaan untuk nafsu diri yang biasa menyuruh kepada kita ini melakukan keburukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya nafsu amarah ini sentiasa menyuruh kita kepada melakukan keburukan, dan kita adalah berasa lazat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita ini dalam melakukan ibadat, hendaklah kita ini ikhlas kepada Allah Ta'ala dan merasakan ibadat yang kita lakukan ini kerana Allah Ta'ala. Seperti sembahyang. Apabila kita melakukan sembahyang, kita akan merasakan lazatnya dalam sembahyang. Begitu juga kita berpuasa dan melakukan ibadat-ibadat yang lain, dan kita akan merasakan ibadat tersebut sebagai satu makanan kepada diri kita, makanan kepada hati kita, dan makanan kepada ruh kita. Itulah yang dimaksudkan dengan kepada lazat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meninggalkan perkara-perkara yang lalai, meninggalkan perkara-perkara yang mazmumah, yang menghalang kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kalam hikmah dari ulama tasawuf, iaitu surat Yahya bin Mu'az kepada Abu Yazid Al-Bastami. Dalam surat tersebut, Yahya bin Mu'az berkata kepada Abu Yazid Al-Bastami, inilah orang yang minum dari gelas yang penuh kecintaan dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya ia tidak akan dahaga selamanya. Iaitu mereka yang tenggelam dalam kecintaan dan kasih sayang ini, mereka tidak akan hilang rasa malas untuk beribadah kepada Allah, dan mereka akan sentiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan meningkatkan kecintaannya dan kasih sayangnya sehingga mereka mendapat ma'rifatullah. Seterusnya, Iman Al-Qushairi berkata, ketahuilah bahawa jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih jelas berbanding apa yang gaib dan tidak nampak. Ianya tidak diketahui melainkan orang yang benar-benar memahami rahsia tersembunyi dan memiliki jiwa yang halus serta bebas dari segalanya, yakni dunia. Seterusnya, kesimpulan. Yang pertama ialah rahsia yang tersirat dalam kesufian. Bagi hamba yang melakukan amalan sufi ini, mereka akan dapat membuka rahsia yang tersirat dalam kesufian ini, yang mana rahsia ini hanyalah kepada orang yang betul-betul melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka yang sentiasa melakukan mujahadatun nafsi untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ma'rifatullah. Dan yang kedua, jiwa dan hati bersih dari kekotoran dan keburukan, di mana orang yang melakukan ibadat kepada Allah, orang yang tenggelam dalam keasyikan, cinta dan kasih sayang kepada Allah, mereka ini bersih diri mereka dari segi kekotoran dalam hati mereka itu daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah, yang mana sifat-sifat tersebut hendaklah dilakukan oleh hambanya
untuk mencapai ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ialah kemanisan dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan sebagai zuqtul halawatul iman, iaitu aku merasakan kemanisan iman dalam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya sentiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak putus asa dalam beribadat Allah Ta'ala untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mencapai rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya mereka itu akan mencapai ma'rifatullah Ta'ala, iaitu makam yang tertinggi. Oleh itu, di sini sajalah perbincangan saya pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.